Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bersama dengan saya Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Okey, kita akan teruskan lagi pembelajaran kita bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, kita akan mulakan dengan membaca doa penerang hati dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, diharap agar murid dapat memahami penggunaan kata majmuk yang betul. Yang kedua, semoga murid dapat melengkapkan ayat menggunakan kata majmuk berdasarkan kepada gambar. Jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu berkenaan dengan kata majmuk. Okey, murid-murid bolehlah buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3 muka surat 79 ya. Buku teks Bahasa Melayu tahun 3 halaman 79. Okey, tajuk yang diberikan kepada kita ialah pertandingan mengarang. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita ataupun sebelum kita membacakan teks petikan ini, lebih baik kita buat imbas kembali atau kita pelajari terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk. Okey, kata majmuk ialah dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata yang baharu. Rangkai kata yang terhasil memberikan makna khusus, dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Jadi kata majmuk ni adalah daripada dua kata dasar. Ada satu kata dasar, lepas tu ada satu lagi kata dasar. Apabila kita letakkan dia sekali, bukan bercantum, dia masih lagi dieja berpisah, dieja terpisah. Maksudnya dia ada dua perkataan kat situ yang membawa maksud ataupun bertindak sebagai satu unit, membawa maksud tertentu. Ada dua perkataan yang diletakkan sekali, dia membawa maksud yang lain. Kamu akan faham setelah kamu lihat kepada contoh sebentar saja lagi. Okey, kata majmuk mempunyai makna yang tertentu, okey, yang berbeza daripada kata-kata asal yang membentuk kata majmuk tersebut. Contohnya lah perkataan ini terima. Terima maksud dia adalah kita menerima ataupun mendapat. Yang kedua ialah kasih. Kasih itu maksudnya ialah perasaan sayang ataupun rasa cinta. Jadi apabila kita gabungkan dua kata dasar ni yang mempunyai makna berbeza ni, dia akan menjadi terima kasih yang membawa maksud penyertaan penghargaan yang biasanya kita ucapkan kepada orang yang menolong kita ataupun orang yang memberi kerjasama kepada kita. Okey, itu adalah contoh kata majmuk yang pertama. Yang seterusnya kita tengok contoh yang lain seperti alat. Okey, alat itu adalah benda ataupun yang kita gunakan untuk membuat sesuatu. Kemudian tulis itu ialah perbuatan menulis. Jadi apabila digabungkan menjadi alat tulis, jadi kita boleh buat ayat. Okey, contoh ayatnya ialah seperti ini. Saya membeli alat tulis di kedai buku. Okey, contoh yang seterusnya, jalan. Jalan itu adalah perbuatan kita berjalan, okey, ataupun bergerak. Manakala raya itu adalah satu yang kita raikan. Okey, apabila digabungkan menjadi jalan raya. Contoh ayat, ibu menasihati saya agar berhati-hati ketika melintas jalan raya. Okey, yang seterusnya, tengah. Tengah itu menunjukkan kedudukan hari. Apabila digabungkan menjadi tengah hari. Contoh ayat yang boleh kita lakukan, pengantin lelaki itu dijangka akan tiba pada waktu tengah hari. Dan yang terakhir, merah. Merah itu adalah warna. Merah itu adalah kata dasar perkataan yang mempunyai maksud tertentu, warna. Manakala jambu itu adalah buah. Jadi apabila kita gabungkan dia menjadi merah jambu, yang boleh kita buat ayat seperti ini. Contoh dia, warna kesukaan Nadia ialah merah jambu. Okey, mari kita baca terlebih dahulu petikan ini. Kemudian kita akan bina ayat menggunakan kata majmuk. Okey.
Tajuk yang diberikan kepada kita ialah pertandingan mengarang. Perpustakaan Awam Taman Aman mengadakan pertandingan menulis karangan bertemakan perpaduan. Penyertaannya secara berkumpulan dan berbilang kaum. Pertandingan ini juga terbuka kepada orang awam. Hanif, Jiva dan Wei Liang telah bersepakat untuk menyertainya. Mereka mencari maklumat di perpustakaan. Mereka membaca buku cerita untuk mendapatkan idea. Selain itu, mereka juga membuat rujukan daripada surat khabar dan majalah. Mereka saling membantu dan bertukar idea. Mereka juga berbincang dengan ibu bapa bagi pemilihan tajuk karangan. Mereka bekerjasama dalam suasana yang harmoni. Jadi cuba lihat betul-betul ada frasa yang diwarnakan dengan warna merah. Frasa yang berwarna merah seperti orang awam, buku cerita, surat khabar dan ibu bapa. Ini adalah contoh-contoh kata majmuk yang terdapat dalam petikan. Okay, cuba kita lihat contoh yang ditunjukkan kepada kita iaitu orang awam. Orang di atas ni Orang itu adalah kata dasar bagi manusia. Manakala awam ialah kata dasar yang membawa maksud umum. Apabila digabungkan, dirangkaikan bersama-sama, dia menjadi sebuah kata majmuk. Iaitu orang awam yang membawa maksud orang biasa lah. Begitu juga dengan contoh yang seterusnya iaitu buku. Buku adalah bukulah, cerita ialah kita mendengar cerita ataupun kita mendengar perkabaran lah. Jadi akan menjadi buku cerita. Okey, surat khabar dan ibu bapa. Itulah contoh yang seterusnya. Okey, sekarang kita akan bina ayat menggunakan kata majmuk yang telah diberikan kepada kita Okey, iaitu yang pertama ialah ulang kaji. Jadi cadangan jawapan daripada cikgu, kita boleh buat ayat seperti ini. Hanif, Jiva dan William membuat ulang kaji topik karangan untuk pertandingan menulis karangan berkumpulan yang akan mereka sertai. Okay, yang seterusnya, gambar yang kedua iaitu kita akan buat berkenaan dengan buah fikiran. Maafkan saya, yang ni dia akan tetap kat sini, dia tersilap Sebenarnya gambar yang kedua, buah fikiran Buah fikiran. Okey, macam mana kita nak buat ayat? Hanif, Jeva dan William saling berkongsi buah fikiran berkenaan topik karangan yang akan dibina. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan buah fikiran? Buah fikiran itu ialah idea, berkongsi idea. Yang seterusnya ialah urus setia, gambar yang ketiga dekat bawah ini. Jadi cadangan jawapan ataupun cadangan ayat yang boleh kita lakukan adalah Hanif, Jiva dan William menghantar karangan yang telah siap dikarang kepada urus setia pertandingan. Jadi urus setia ni maksudnya orang yang menguruskan sesuatu program ataupun dalam petikan ini orang yang menguruskan pertandingan tersebut. Okey? Okay, dan yang terakhir kita lihat pada gambar yang bawah sekali iaitu terima kasih Gambar yang bawah sekali, terima kasih. Okay, kita akan bina ayat. Contoh dia, Hanif, Jiva dan William mengucapkan terima kasih kepada guru besar kerana menyerahkan hadiah kepada mereka. Jadi cikgu harap kamu faham apa itu kata majmuk dan kamu tahu nak menggunakan kata majmuk untuk bina ayat dan kamu dapat melengkapkan ayat ataupun membina ayat menggunakan kata majmuk berdasarkan kepada gambar yang telah diberikan kepada kita. Tugasan kamu pada hari ini, kamu akan melengkapkan ataupun siapkan latihan bertajuk Program Bumi Hijau dan berkongsi kereta di dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 91 dan 92. Jadi cikgu rasa sampai di situ saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih di atas perhatian yang telah kamu berikan. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.